wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam tutorial F-Sheet seri yang ke 300 lah nih, banyak dah video saya upload, 290 lebih di Syam TV Media dan ada lagi di channel lain. Jadi pada hari ini kita akan belajar macam mana nak buat ini bukan grafologi tetapi nak buat dia punya rumus if. Oke, saya terlintas nak buat seperti ini. Jadi saya ini orang yang ada je datang dia punya plan nak buat, kadang-kadang tak terbuat disebabkan oleh kita tak catat, lupa. Kadang-kadang apa aku nak buat baru ni. Jadi saya menambah di dalam F-Sheet saya ini satu function lah sebagai reminder untuk diri sendiri. Jadi ketika kita terlintas apa-apa nak buat, terus je kita masuk sini dan tulis ini dalam perancangan ini. Jadi perancangan saya nak buat video YouTube tentang rumus if. Rumus if, kemudian cara kira psikometri ini nak buat juga, kemudian nak generate F-Sheet macam mana. Ini saya punya dia punya rumus untuk mendapatkan usia. Jadi kita simpan-simpan kat sinilah. Okey. Ini paparan terkini untuk rakan-rakan yang baru melirik melihat apa ke benda F-Sheet ya. Dia ni adalah satu kita tunjuklah satu aplikasi yang menampilkan apa yang ada di dalam spreadsheet. Okey, ini spreadsheet saya ni. Ini di sini dalam ni semua ni dia ditampilkan ke sini. Ke sini. Jadi tak mungkinlah kita nak buka hari-hari nak masukkan data murid buka sini kan. Data murid, kehadiran program-program nak masuk kat sini. Tapi kita pakai ini je, F-Sheet ni je. Okey, ini tentang diri cikgu sekolah tu lah. Kalau saya klik sini nampaklah kita punya semualah kita punya data-data tu. So kita kembali ke menu, kita tengok data murid. Ini main menu, kita klik sini kita akan dapat data murid ikut kelas-kelas. Ini kelas ni, kelas 1I ada 37 orang, 2I 42 orang, 3I 52 orang, 3G 38 orang. Contoh. Okay, kita buka masuk sini 3G. Ada nama, kelas dan nombor telefon mak dia sini. Ini gambar-gambar dia ni lah. Kita cuba masuk lagi dalam. Ni kita boleh WhatsApp terus ni mak dia ke ni. Ni ayah dia hijau, ni mak dia pink ni. Ini kalau saya turun bawah lagi dia punya data banyak lah. Saya tak nak buka ni. Takut ada rahsia-rahsia kan. Okey, kita kembali dulu. Okey, ini rekod harian. Ini buku rekod ERPH bagi sekolah yang telah beralih menggunakan ERPH. Inilah caranya kita pindahkan menjadi apa dia ni? Menjadi benda ginilah. Okey, tarikh hari ini. Minggu yang keberapa? Klik je, pilih. Minggu yang kedua. Okey, masa pukul berapa? Pukul pagi tadi 7.30 AM sampai pukul 7.45 AM juga. Ini buat apa pagi-pagi hari sekolah? Menyambut kehadiran murid. Bukan 7.30, 7.10 ataupun awal lagi Okey, fokusnya apa dia? Pilih. Kita boleh setting kat sini. PKM fokusnya. Aktivitinya apa? Menyambut bukan pegawai polis. Ini dulu ni menyambut kehadiran murid ke sekolah. Program guru penyayang. Nama kelas yang terlibat semua yang kita sambut semua tu tidak sekelas. Semua. Next. Okey, ini cepat je ni sebenarnya buat tutorial je lambat. Isi gambar. Save. Dan bila kita isi gambar, contohlah gambar ni, save. Automatik dia terus masuk ke email mail.google.com. Dia akan terus masuk ke email ini. Sebelum kita pergi ke rumus if tadi dia akan masuk ke sini sekejap lagi.
Okey, dia akan masuk ke sinilah apa yang kita tulis tadi. Kemudian kita tengok lagi yang lain-lain, main menu. Ini sesi bimbingan yang sudah kita buat dahulu. Klik sini kita akan nampak daripada tahun bila ke tahun bila. Kemudian apa lagi? Ini belum foto, murid-murid yang belum kita ambil gambar. Salah satu I ada 3 orang. Satu G 2 orang. Dia keluar sini. Bila kita ambil gambar dia akan berkurang lah ni. Ni ada P ni, ada 3 orang. P ni perempuan lah. Perempuan 3 orang lagi belum ambil gambar. Arti ni tak ada gambar. Ini rekod dia ni lah. Nombor IC 134539. Kita boleh klik sini. Nanti untuk masukkan dia punya gambar dia. Okey. Ini program luar yang kita hadir. Klik menu. Nak tambah klik sini. Ini kemudian jabatan yang ADK ni, lembaga peperiksaan, ini kementerian ni, kalau langsung SK Kalumpang daripada awal-awal hari tu lagi SK Baru Rawang. Okey. Kalau anda tak nak ini, tak ada masalah, terbang aja. Jadi aplikasi itu lebih sedikit dan lebih ringan. Ini bimbingan kelompok, konseling kelompok, laporan konseling kelompok, ni program yang kita dah buat lah ataupun nak buat. Ni kelancaran hari dada, gotong royong dan lain-lain lah. Okey, tengok lagi ni jemputan luar, kalau ada pihak luar jemput kita masukkan kat sini dia punya suratnya. Ini rancangan planning kita untuk akan datang apa dia. Tadilah ni perancangan ini. Kemudian lagi soal selidik. Saya dah link ini soal selidik dengan minda sihat, psikometrik, kepimpinan, pemilihan pemimpin, ke mana ni minda sihat contohnya. Klik sini kita dapat link minda sihat ini. Mudah aja semua ya. Okey, ini ahli PRS, ini gaya belajar. Gaya belajar ni ada berapa? 1 2 3 4 5. Ni visual kinesthetic auditory focus, dan ini adalah detect, cara nak detect gaya belajar. Klik kat shift kat mana ni, kita akan pergi ke link. Belum saya masukkan lagi ni. Kita akan buat satu link terus masuk ke saya dah buat satu soal selidik gaya belajar ni, password ni benda penting kita ni, bahan PDP. Kalau ada masuk kelas apa nak buat ni ada benda-benda yang kita boleh rujuk gaya tentang gaya belajar. Ada 5 jenis tadi, tentang metafizik, warna. Bagi orang belajar dia tahulah, kalau tak belajar ni apa benda metafizik tu. Tak tahu apa kan. Belajar. Ini kenali bentuk. Dari bentuk-bentuk ini kita boleh tahu anda tu lebih ke mana, ke arah mana. Anda minat bulat ke, 3 segi ke. Ini lukisan bebas, apakah makna dia. Kita belum link lagi ni. Ini sensing introvert contoh. Sensing extrovert. Introvert pula extrovert. Okey. Inilah paparan dia. Jadi kita pergi ke menu tadi. Nyanyi bergerak ni. Kita pergi ke menu. Okey, seterusnya kita terus masuk ke ni email dah masuk dah. Tadi yang kita buat program pada hari ni, hari Jumaat. Ni cuti hari ni, ni gambar kita masukkan. Ini dia punya dalam bentuk PDF. Okey, sekarang tutorial sekarang ni macam mana kita nak buat seperti ini. Ini data input tambah. Okey, ini satu software yang saya ciptakan untuk mendetek 15 hal dari sebuah tulisan ataupun grafologi. Okey, nama orang itu adalah Abdullah, ni hamba Allah. Nama dia, daripada tulisan dia kita tengok, kita boleh kesan kondisi kesihatan dia, adakah berada di 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5. Yang last kali tu 6 tu adalah tak dapat dikesan lah. Okey, saya nak ajar yang kat sini hari ni macam mana boleh keluar. Kalau 1 keluar tekanan, kalau 2 keluar ringan, kalau 3 keluar rata-rata. Ini pun sama juga, beban masa lalu 1 tekanan ringan, 2 bekas, 3 rata-rata. Ini pun sama juga ni. So macam mana nak buat ni? Asalkan kita masuk nombor terus dapat dia punya result dia kat sini. Okey, ini data input, ada 2 table kat sini table ni table data dan huraian dia. Okey, ini kita berada sekarang di huraian. Okey, data inputnya apa dia? Kita tengok di kolomnya. Nama, kondisi kesihatan. Jadi sini ni semua adalah number, maka keluar number kat sini.
Okey, ini dia punya form dia lah. Jadi bila kita isi form itu dia bagi kat sini. Ni. Kondisi kesihatan nombor tadi berapa? Merujuk pada table tadi nombor 2. Maka di sini huraian dia. Okey. Inilah dia punya rumus dia ni. Gini. If ada merah-merah bawah ni, kurang apa ni? Kurang jelas lah bila ada merah-merah gitu. Okey, inilah kita besarkan ni. Okey. Sekiranya kurungan dan masukkan kurungan tegak ni, kondisi kesihatan merujuk kepada yang ini, ejaan mesti sama. Sekiranya kondisi kesihatan itu sama dengan kita letak 2 koma di atas tu, sini tengah ni space bar, koma, 2 koma di atas, space bar, 2 koma di atas, koma, turun di bawah. Itu kosong dulu. Yang pertama, baris kedua, sekiranya kondisi kesihatan itu 1, kalau di sini kita masukkan 1, maka dia punya jawapan dia akan keluar adalah tekanan terlalu ringan, tidak membekas, kurang tenaga. Kalau if kondisi kesihatan ini 2, maka tekanan itu bermakna ringan, sedikit berbekas. Tekanan ringan sedikit berbekas. Ini anda tak faham, tak apalah. Saya faham ini. Saya nak panjangkan lagi tu, cuma belum dipanjangkan lagi. Yang ketiga, rata-rata tidak terlalu menekan, kondisi sihat. Yang keempat, berbekas ke belakang, bersemangat. Yang kelima, jadi kita buat sampai 5, 6. Dia punya result dia 5, tapi 6 ini kalau kita tak dapat mengesan kondisi kesihatan orang itu. Jadi dari mana kita nak kesan kondisi kesihatan orang itu? Dari tulisan dia. Ini kena belajarlah nanti ya. Belajar. Kita sebenarnya kalau belajar di dalam ilmu grafologi ni, kita boleh kesan 15 benda. Yang pertama ini, sihat ke tak sihat orang itu. Okey, yang kedua adalah beban masa lalu. Ada tak dia membawa beban masa-masa lalu dia tu? Dia zaman dulu dia dengan siapa-siapalah. Ada tak yang dia menjadi fikiran? Fikir terus terbeban. Kita boleh tengok di tulisan dia. Bebanan masa lalu, kemudian makna bebanan. Ini makna dia. Rencana masa depan. Adakah orang yang ada rencana masa depan dia? Ataupun tak ada? Ataupun ada biasa-biasa? Ataupun sangat ada, tinggi sangat? Ni, nombor 5 ni. Rencana. Dia ada rencana tak orang ni? Adakah dia seorang planning? Ataupun pakai langgar aja? Yang ke berapa tu? Yang keempat. Yang kelima. Keperluan sosialisasi. Apakah dia ni seorang yang perlu dalam hidup dia kepada kawan? Ataupun ada aku kisah. Dia tak perlu pada orang. Seterusnya, kemampuan dia planning. Kemampuan dia memplan hidup dia sejauh mana. Kemudian sistematik berfikir, apakah dia seorang berfikir laju atau satu. Ya. Seterusnya, kemampuan dia multitask. Kemampuan dia boleh buat 2-3 kerja dalam satu masa. Ada ramai orang yang tak boleh buat kerja dua kerja satu masa. Kalau bawa kereta sambil menelefon, itu bukan 2 kerja satu masa, itu masih satu lagi tu. Ada lagi yang lebih high lagi daripada itu, boleh buat 2 kerja. Biasanya kita tengok ibu-ibu ya, kaki mengayung buayan anak, tangan pegang sodet. Kecerdasan intelijen sejauh mana? Kecerdasan emosi pula macam mana? Harga diri, ada harga diri seorang itu. Apakah dia meletak harga diri dia tu begitu tinggi, ataupun dia tu ada seorang yang low profile? Boleh dilihat pada tulisan dia ni. Daya ingat dia tu, apakah kuat ataupun sudah berkurang? Mungkin dulu umur 25 dia punya daya ingat dia kuat, sekarang dah masuk 40 dah berkurang. Boleh didetect tu, apalagi masuk umur 50-60 tu. Apakah dia seorang detail ataupun teliti, ataupun detail tapi tak detail sangat. Ini dari tulisan ni. Kemudian terbukaan pada kritik. Ada huruf tertentu kita boleh cek ya. Cikgu sekalian, apakah orang ini kalau dikritik, kalau ditegur, apakah dia menerima dengan terbuka ataupun dia menentang kita balik? Boleh tengok pada tulisan dia. Jadi kalau orang tu sifatnya agak menentang, kira-kiranya tak payahlah bagi nasihat, tengok saja dulu, guna cara lain. Okey, yang ini dorongan berprestasi, nak selalu ke depan. Apakah ada dalam hidup dia ni? Ini ada 15 benda yang kita boleh cek dari tulisan. Saya dah belajar dulu, jadi
saya memindahkan ilmu grafologi itu ke dalam sebuah aplikasi seperti ini. Jadi kembali pada kunci tadi, dia punya inilah dia nih. Nih. Sekiranya kondisi kesehatan. Jadi kondisi kesehatan itu adalah kepada kita merujuk kepada ini. Kalau tak ada kondisi kesehatan tak boleh. Jadi gini cara dia mungkin nih. Kita klik kat sini. Ini sudah ada huraian ini, dah siap dah. Kita klik pensel untuk edit balik. Oh tak boleh, kat sini kena juga. Okey, kita nak tengok kondisi kesihatan ini, tulisan-tulisan ini kita kena rujuk pada kolom ini. Ada ke tidak? Ni ada nih, kondisi kesihatan, kita insert, dia masuk situ lah. Seandainya di sini ada kondisi kesehatan, SI, maka bila kita tulis di sini kondisi kesihatan, dia tak terbaca. Kerana ada kelainan pada ejaan. Maka kena syama. Kita boleh tulis direct begini. Kalau dah pakar. Kalau kita hampir-hampir pakar, kita menggunakan teknik insert ini. Type if, lepas tu kurungan. Macam ni lah. If, kurungan. Kemudian letak dalam ni, kurungan gitu, tulis kondisi kesihatan. Ataupun kalau kita rasa dah agak pakar sikit, kita tinggal situ. Kita klik sini dan turun ke bawah ini di kolom, klik pada kondisi kesihatan, dia pun terus naik kat sini. Boleh juga gitu. Ni kondisi kesihatan, tutup dengan ini dan sama dengan koma 2 di atas, spacebar koma 2 di atas, koma, kemudian lagi ulang lagi sekali dan koma. Kemudian turun ke bawah, barulah kita masuk. Copy balik dia ni lah. Copy balik, copy. Sekiranya kondisi kesihatan itu sama dengan 1, koma, maka. Ni jawapan dia ni lah. Jawapan dia ni, jawapan. Apa dia jawapan dia? Tutup dengan 2 koma di atas dan koma. Lepas tu ulang balik. Sekiranya kondisi kesihatan dia itu adalah 2, maka apakah jawapan dia? Jawapan 2 lah ni. Jawapan pada 1 tadi. Sekiranya kondisi kesihatan dia adalah 3, maka apakah jawapan dia? Dan last kali, tutup dengan ini. Ini yang salah ni. Adapun ini, ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tergantung pada kita buka berapa. Ini tutup 7, bukanya 7 lah tu. Ni 1, buka 2 kan, 3, 4, 5, 6, 7 buka, kena tutup pun 7. Yang pentingnya inilah, anda cuba buat 1 dulu, kalau jadi nanti copy buat yang di bawahnya. Buat yang di bawahnya lah. Cancel. Ini dah jadi dah ni, cuma ayat je lah, saya belum baiki lagi ni. Ni. InsyaAllah satu masa nanti nak kongsi ilmu ini, dan kepada rakan-rakan yang ingin belajar grafologi bersama dengan memiliki ini software ini, insyaAllah saya buka nanti kelasnya. Kelasnya kita buka, jadi anda tengok pada tulisan seseorang, somebody, anda boleh bagi markah menurut anda, ilmu anda belajar, dan tunjuk pada dia. Kalau ditanya kenapa saya ini keterbukaan ini agak sedikit, karena saya melihat pada tulisan anda pada huruf ini begini. Jadi dia punya tafsir dia menurut mazhab ilmu grafologi satu dunia, tulisan huruf ini kalau begini maknanya begini. Okey, itu saja. Okey, terima kasih kepada yang menonton video ini sampai akhir. Untuk rakan-rakan yang baru bertemu channel ini, supaya anda tidak ketinggalan ilmu yang saya sampaikan untuk masa akan datang, sila klik butang subscribe dan hidupkan loceng dia tu. Ada 3 pilihan loceng tu ya. Pilih loceng atas kali tu yang nampak bergegar tu. Jadi setiap kali ada apa ni YouTube baru yang saya post, anda terus dapat masuk dalam telefon anda. Kalau anda tak hidupkan loceng tu, dia tak masuk ke telefon. Dia tak masuk, cuma anda boleh check. Kita kadang-kadang ni sibuk kan nak check tu, tak ada masa. Yang penting masuk dulu, kita tahu ada video baru. Nak tengok sekarang atau nanti malam atau besok, itu kita punya jadual lah. Okey, itulah.
Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.